warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3, tema 6, unit 17 yang bertajuk Lindungi Lautan Kita bersama dengan Cikgu Zainita binti Husin. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran yang diharapkan pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan membina 3 daripada 4 ayat majmuk dengan betul mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar kamu dapat memahami ayat majmuk mengikut konteks dengan betul. Dan yang kedua diharapkan agar kamu dapat menggunakan ayat majmuk mengikut konteks yang diberi. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan apa itu ayat majmuk. Murid-murid, kamu kena tahu apa itu ayat majmuk. Baiklah, ayat majmuk ialah gabungan dua atau beberapa ayat tunggal dalam satu ayat dengan menggunakan kata hubung tertentu. Baiklah, mari sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Lindungi lautan kita. Nabila dan Nasri menamadi datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Nampak kat sini kan? Nabila dan Nasri bersama dengan datuk mereka, dia berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Baik, mari sama-sama kita saksikan gambar yang kedua pula. Nabila berjalan-jalan di pantai, lalu ternampak tumpukan minyak. Kita tengok ayat yang pertama, banyak ikan mati di situ. Ayat yang kedua pula, banyak burung mati di situ. Ada 2 ayat, kan? Dan ada pula kata hubung dan. Jadi kita nak gabungkan 2 ayat ni menjadi satu ayat macam mana? Macam tadi ni mereka berjalan sambil berbual-bual. Ada kata hubung sambil. Lepas tu mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Ada untuk. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Dia kata hubung lalu. Ni macam mana kita nak cantumkan 2 ayat ni dan menggunakan kata hubung dan. Macam mana? Pandai apabila ada perkataan yang sama dalam 2 ayat ni, banyak ni dan mati di situ, jadi kita tak perlu ulang. Jadi kita jadikan satu ayat menggunakan kata hubung dan, banyak ikan dan burung mati di situ. Ini merupakan ayat majmuk. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula ayat yang pertama. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Ayat yang kedua, Nabila mengambil gambar. Ada kata hubung lalu. Jadi macam mana kita nak gabungkan 2 ayat tunggal ni menjadi ayat majmuk dan menggunakan kata hubung lalu? Macam mana? Yang sama apa? Okey, Nabila sama, ada 2 Nabila lagi. Tak ada, itu saja. Jadi kita guna satu je lah kan perkataan Nabila. Okey, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Ini merupakan ayat majmuk yang mana menggunakan 2 ayat tunggal. Baiklah, ayat tunggal seterusnya, Nabila mencatat masa, Nabila mencatat lokasi. Ada kata hubung dan. Jadi perkataan yang sama, Nabila mencatat pandai. Yang kedua juga Nabila mencatat, ada 2 kan. Jadi kita ambil satu saja. Kita masukkan kata hubung dan. Jadi lah ayat majmuknya, Nabila mencatat masa dan lokasi. Baik, seterusnya. Gambar seterusnya, ayat pertama, Nabila berfikir. Ayat yang kedua, Nabila memegang telefon bimbit. Ada kata hubung sambil. Jadi ayat majmuknya, Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Baiklah, yang seterusnya kita tengok. Yang pertama, ayat tunggal pertama, Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar. Yang kedua, Nabila ingin menulis surat kepada
jabatan alam sekitar, ya. Kemudian ada pula kata hubung atau. Jadi kita nak gabungkan kedua-dua ayat majmuk ni menjadi kedua-dua ayat tunggal ni menjadi ayat majmuk. Itu dia. Ya, Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada jabatan alam sekitar. Ya, dalam kurungan JAS atau JAS, ya. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula melengkapkan cerita menggunakan ayat majmuk. Dia. Tadi kita dah gabungkan semua cerita tu menggunakan ayat majmuk. Ya, Nabila dan Nasri warna kuning ni semua kata hubung dan digabungkan dua ayat tunggal tadi menjadi ayat majmuk. Kita gabungkan dalam satu perenggan supaya menjadi satu cerita yang lengkap. Ya, Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Banyak ikan dan burung mati di situ. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Nabila mencatat masa dan lokasi. Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit, Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada jabatan alam sekitar. Ini dia cara kita nak membina cerita ataupun membuat cerita ataupun menulis cerita menggunakan ayat majmuk. Ni apa pula? Kita nak mencuba soalan-soalan nak menjawab soalan-soalan latih tubi. Apa kata, jom kita sama-sama menjawab soalan yang memang ada dalam buku aktiviti tahun 3. Ini membina ayat majmuk. Gunalah bioplastik. Apa dia bioplastik? Kat info ni ada, bioplastik biasanya diperbuat daripada sisa kelapa sawit atau kanji, daripada jagung dan ubi kental. Kita saksikan di sini dua ayat tunggal ni, bioplastik mudah diperoleh, bioplastik mesra alam. Ada kata dan mudah kan nak bila gabungkan dua ayat tunggal ni untuk menjadi ayat majmuk. Betul, ya, bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Baik, yang kedua, bioplastik sangat sesuai. Bioplastik tidak mencemarkan alam. Macam mana pula kita ada kata hubung kerana? Macam mana? Ya, betul. Ya, bioplastik sangat sesuai kerana tidak mencemarkan alam. Seterusnya, pula kita saksikan soalan seterusnya ataupun ayat tunggal seterusnya. Ya, ada dua ayat tunggal di sini. Ya, nombor 3 ada dua ayat tunggal, nombor 4 ada dua ayat tunggal. Baik, nombor 3, A, bioplastik mudah terurai. B, bioplastik biasa sukar terurai. Ada tetapi. Jadi kita nak jadikan ayat majmuk menggunakan dua ayat tunggal ni menggunakan kata hubung tetapi macam mana? Pandai, ya. Bioplastik mudah terurai tetapi plastik biasa sukar terurai. Baiklah, yang keempat, kita tengok bioplastik mudah dilupuskan. B, bioplastik boleh dijadikan baja. Ada kata hubung serta. Apa dia tu? Ya, kita nak gabungkan jadi ayat majmuk. Bioplastik mudah dilupuskan serta boleh dijadikan baja. Baiklah. Ayat yang kelima. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik. Bioplastik melestarikan alam. Ada kata hubung untuk. Macam mana kita nak cantumkan dua ayat tunggal ni? Betul. Sebagai pengguna, pilihan kita ialah bioplastik untuk melestarikan alam. Baik, yang keenam, penggunaan bioplastik digalakkan alam kita tidak tercemar. Ada kata hubung supaya. Jadi bila kita gabungkan menjadi ayat majmuk seperti ini. Penggunaan bioplastik digalakkan supaya alam kita tidak tercemar. Baik, ini pula merupakan QR code dan pautan skema jawapan latih tubi bahasa Melayu. Soalan kertas 1, bahasa Melayu kertas 1 untuk tahun 3.
Cikgu harap kamu dapat membuat data tubuh ini dengan baik sebab cikgu telah sediakan panduan dan skema jawapan. Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, selamat maju jaya. Lebat sekali kumpulan serai, putih halia di tapak semayan. Motivasi tinggi perlu disemai penggerak utama menuju kejayaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.